Purata bagi Okey. price dalam tempoh yang Hmm. tertentu. Contohnya kalau kita set 20, 20 lah dia. Mana boleh pergi kalau 21, 21 lah. Kalau 15, 15 lah. Lagi Okey. sikit, lagi dekat lah, lagi cepat lah bila react dengan pergerakan harga. Lagi jauh, lagi lambat. Lagi banyak lah. Lagi banyak ada masa calculation dia, lagi banyak lah dia filter trend contohnya. Okey, dalam movie average ni kita ada DMT4 lah, kita ada 4 yang utama. Simple ataupun yang biasa kita namakan SMA, exponential, EMA dan linear weighted, LWMA dan juga smooth. Okey. Kita ada beberapa moving average yang kita boleh explore, jadi kita hari ni kita akan pecahkan kepada 2 session lah. Maksudnya minggu ni kita tu pasal basic tu MA. Kemudian minggu depan kita akan cerita sikit lah mungkin gabungan moving average yang tuan-tuan boleh pakai dalam trading untuk ikut. Okey. Yang Kesesuaian ya betul. Selalunya teknik moving average ni dia gunakan untuk entry dia menggunakan persilangan 2 MA. Ada yang satu, ada orang pakai 1 MA, ada orang pakai 2 MA. Ada ikut kata orang tu Ikut keselesaan dan kesesuaian juga. keselesaan dan kesesuaian masing-masing. Yang penting tuan-tuan kena backtest dulu. Backtest trading plan masing-masing, strategi masing-masing sebelum apply. Jangan campur-campur indikator, nanti pening kalau yang tak kerti tu. Okey, boleh cerita sikit Faiz macam mana untuk MA crossing Okey, ini dia ada gabungan lah kan, tapi tak apa, kita just fokus pada satu. Dia ada setiap satu tu ada MA crossing tu, itu kita cerita kemudian. So macam Cipu kata tadi lah, kita boleh set MA 20, MA 5 apa boleh. Okey, lagi cepat dia punya react pada kita punya candle pergerakan. Okey, sebenarnya saya baca lah, Raja dia ada tunjukkan WMA biru bersilang, WMA 20 merah silang ke bawah, WMA akan menghasilkan signal sell. Okey, mana dia bersilang dan dia bergerak ke bawah. Okey, menunjukkan signal sell sebab ada rejection dekat situ. Okey, ni kita explain sajalah, cuma dekat trading view kita akan tunjuk satu saja moving average kan. Okey, so kita explain sekali lah. So tepat persilangan tu akan menjadi satu signal sebenarnya. Satu signal di mana sama ada tuan-tuan boleh buy ataupun sell. Sebab apa? Sebab apa dia masukkan dengan price action? Sebab kita akan lihat di kawasan resistance dan juga support dia yang mana yang membantu mengukuhkan supaya kita faham okey perkaitan antara moving average dengan support resistance price action. Okey, nanti kita akan lihat. Ya betul. Ini signal buy pula lah, yang mana MA 5 di atas MA 20. So kalau 5 ni macam kita Sifu cerita tadi, dia cepat kena dia ikut candle. Jadi yang 20 ni lambat sikit. Jadi apabila cepat di atas lambat, dia akan menghasilkan satu signal buy. Jadi bila kita nak buy, kita akan tengok ada crossing ni, next candle kita boleh close. Kita tak entry apabila harga sedang open. Kita tunggu biasanya close dan stop loss kita di bawah lah. Dan kita akan tutup order apabila sampai di kawasan resistance, sebab kita trade guna price action. Kita tak menggunakan MA semata-mata. MA ni lebih pada confirmation yang menunjukkan harga nak naik. Boleh Baik. Okay. Simple moving average merupakan dia pembahagian sama rata lah. Kalau kita ada 10 MA, 10 point, dia akan ambil average, iaitu 10, bagi dengan 10. Senang lah. Itu kita nak buat. Simple ya. Yang kedua kita ada EMA. EMA dia lebih memberatkan price yang terkini. Jadi untuk EMA ni kita biasanya untuk kita gunakan untuk menentukan dia punya trend lah. Untuk SMA ni sebab dia lambat lah. So kita kata dia lambat sebab apa? Sebab dia ambil average lah. Dia tak ada pemberat. So EMA ni dia ada pemberat. Sebab tu kita kata EMA ni dia cepat. Dia ada pemberat dekat. Lagi baru data tu lagi dia berat kan. Jadi kita dapat reaction yang cepat lah. Okay, boleh cerita sikit Fev, macam mana nak tengok support resistance menggunakan moving average? Boleh. Lembu dan beruang aja. Lembu nama apa? Sebab fikir saya tengok yang tu sampai tengok gambar nak betul lupa kena menang. Okey guru. Okey, support and resistance menggunakan moving average, okey?
So, di mana macam mana tuan-tuan boleh combinekan, okay, di mana mungkin titik persilangan tu berlaku di antara support dan juga resistance, area support dan resistance, okay. Di mana tuan-tuan boleh menggunakan moving average sebagai support dan resistance, cuma beza dia, support resistance yang tradisinya ialah bukan tasir pada garis lurus. Selalunya kita buat garisan lurus lah, macam trend line, kita boleh lihat macam tu kan. Cuma ini moving average dia ikut pergerakan candle lah, dia bengkak mengkok sikit, okay. So, maksud dia fleksibel lah, okay, MA ni fleksibel. MA juga boleh digunakan sebagai support untuk menentukan harga entry. Kita boleh anggap lengkungan MA pula sebagai support. Dia melengkung nak naik tu, faham-faham lah. Maka bila harga saham menurun dan menyentuh lengkungan, MA menandakan sebuah entry juga. Naik pun dia rasa entry, turun pun dia menunjukkan entry. Okay? Mana itu area dia. Kalau tuan-tuan boleh matchingkan dengan support resistance punya kedudukan, insyaAllah tuan-tuan akan faham. Okay, nanti kita akan tengok dekat dalam graf lah. Cuma bezanya hari ini kita akan tunjuk satu MA lah, Tuan. Ya, betul. Jadi ada juga teknik seterusnya, kita kegunaan moving average yang penting adalah kita boleh filter trend. Macam mana kita nak filter trend ni? Kita biasanya kita menggunakan moving average yang tinggi lah, yang besar dia punya value dia, mungkin 100, mungkin ke 200. So salah satulah kita pakai EMA dan kat situ kita boleh filter. Jadi kita boleh anggap harga itu sedang uptrend sekiranya price dia trade di atas moving average ni. Manakala sekiranya harga tu dia reject, maksudnya dia di trade di bawah moving average EMA 200, kita boleh katakan bahawa yang price itu sedang downtrend. Ya. Ini kalau kita pakai MA cepat, biasanya ini kita nak cross check lah. Biasanya yang tadi kita ada tunjukkan sistem 2 MA tadi. Nak lagi macam kalau kita ikut dengan trend filter ni, lagi win rate kita insya-Allah lagi kuat lah. Sebab apa? Sebab kita boleh filter false signal. Okay, false signal yang mana dekat atas tu dia jadi signal sell tapi sekejap saja. Tapi sebabkan trend semasa masih uptrend, dia turun naik. Kita tak mau ambil yang untung yang sikit, kita nak try untung yang banyak. Pergerakan peak yang banyak. So itu yang penting. Alright, sekarang kita akan tengok carta kita je, Faf. Practice you must do, okay? Siapa tu, Faf? Jangan kita berdua sahaja. Siapa tu? Ada orang lain kah? Okey, tengok Siapa akan tunjukkan macam mana penggunaan. Ni Fibo minggu lepas. Jadi siapa yang tengok Fibo, siapa yang nak belajar Fibo, basic Fibo menggunakan trend, boleh tengok kita punya video di YouTube ataupun di Facebook page. Okey, macam mana kita nak tentukan trend? Siapa yang nak pakai pairball? Kita cuba tengok. Kita cuba tengok. GG pun boleh lah. GG lah sebenarnya. Kita minat GJ ya? GU boleh. GU. Dari situ GU kita dapat GU lah. Ni contoh minggu lepas kita padam. So untuk pakai moving average di trading view ni, kita hanya perlu tambah candle ni moving average lah. Kita pakai moving average. So kalau 9 ni dia cepatlah pergerakan dia. Nanti kalau 9 ni biasa kalau dekat sangat, kita tak nampak dia punya pergerakan dia, filter dia kuat ataupun tak. Jadi untuk moving average biasanya kita dekat trading view ni, MA ni dimasukkan dengan simple moving average lah. Dekat trading view, dekat MetaTrader dia namakan simple moving average. Dekat trading view dia tulis MA saja. Jadi untuk link kita nak ambil dalam trend besar biasanya 100 ke 200. Kita cuba 200 dulu, kita cuba tengok macam mana pergerakan dia. So ini dia kita nampak lebih jelas. Ini yang kita katakan apabila harga trade di atas MA, kita akan cuba cari peluang untuk buy. Okay, sekiranya trade di bawah MA, kita akan cari peluang untuk sell. Dan macam biasa, macam semua trading system, setiap trading ada dia punya risiko dia. Contohnya sekiranya kita nampak price sudah gerak ke atas, dan ini kita dah tak nampak pula je. Okay, kita nampak price dia bergerak ke atas dan dia punya dan pergerakan ke atas, tapi ini kita cuba entry untuk sell lah sebab dia baru break ke bawah. Jadi kita akan kena stop loss. Dari sini kita akan kena stop loss.
disebabkan oleh harga yang tidak mau turun lagi lah. Dan dia buat double top dan baru dia turun. So kita boleh combine dia. Contohnya kat sini kalau kita dapat lihat ini adalah swat zone tempat tertinggi sebelum ni dan ini yang paling rendah. Dan kat sini kita boleh tanda nanti supaya standby lah supaya nak tunjuk pair mana. Nanti kita boleh tunjuk Okay, so Google Meet lah. Google yang Jitsi. Okay, terima kasih Sipai. Nanti jangan kau mute lah. Nanti para pendengar-dengar London ni nak set up supaya dah. Okay. Boleh. So kat sini kita boleh combine lah pergerakan dia. Jadi ini apabila kat sini kita nampak lah dari segi variation, kat sini kena stop loss lah. Kita balik itu biasalah stop loss. Tapi boleh kemudian kita tengok price dia jump balik atas, kita entry semula lah, kena buy. Dan kat sini kita dapat profit. Ini contoh, kalau ini contoh market sideway, kita boleh nampak kat sini yang harga price bila dia keluar pada trend line, dia masuk balik. Jadi kat situ boleh kata ini market sideway. Dia tengah buat consolidation. Consolidation. Oh, ada tokong ni. Tokong dah. Okay, kat sini dan apabila MA line ni kita boleh tengok dia pergerakan dia gerak ke atas. Kita boleh katakan price ni sedang uptrend. Okay. Cantik. Dia ada pertanyaan apa bezanya Econ, Sin dan Micro? Ni lebih pada Efek Giant ke? Efek Giant kot. Okay. Cik Zul Al-Atan katanya. Okey, untuk saya jawab bagi pihak Cik Firman. 10 pip macam mana kira? Dia jadi 1 pip 0.01 kosong ataupun 1 pip jadi 0.01. Just saya tahu tekan je. Ni soalan-soalan yang ni lah untuk trader baru Okay, so kalau untuk Cik Zul saya ingat lagi saya akan pass soalan Cik Zul kepada Cik Firman. So insyaAllah dia akan wasiat Cik Zul lah sebab dia akan semua support in charge untuk tu. Boleh Cik Zul tak ada salah kan? Dia lebih mahir lah. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan layan tempat ni Kita akan pass kepada customer support kita lah. Ya, baik. Boleh Cik Zul lah, insyaAllah jangan merajuk. Dia ada explanation tu ada, cuma kita nak lagi klien faham kan. Betul. Biar bagi orang yang lebih mahir lah Sipai. Betul. InsyaAllah. Alright. So kat sini kita dapat lihat lah price dia trade di swap area. So apabila swap area kita dapat lihat uptrend, jadi harga terus naik lah. Dan apabila dia reject kat sini, harga terus turun semula. Dan selepas dia retrace semula di kawasan swap zone, price sama buat kenaikan. Jadi kalau kita panjangkan 200 ni, cantik lah untuk SMA, untuk kita buat filter support dan resistance dia. So apabila dia reject kali kedua di kawasan support ni, biasanya kita boleh cari peluang untuk entry. Okay, ini perlu kita boleh kita peluang untuk entry sebab rejection satu di kawasan swap zone. Ni swap zone yang panjang, rejection semula di sini. Dan ini berlaku breakout ke atas, ini rejection semula di area resistance sebelum ni. Area resistance become support ya. Dan harga terus mencanak-canak naik sampai ke dia cross balik lah. Dan sekarang ni apa yang berlaku di GU untuk sini sudah dekat, kalau kita boleh cari kalau tuan-tuan trade menggunakan MA 200 yang terdekat price dia kita nampak yang dia sedang downtrend jadi digalakkan untuk focus sell. Jadi kat sini kita boleh tanda juga dia punya kawasan swap zone dia. Ni kita bagi signal terus lah Sifah kalau kita bagi trading setup sebab kita jumpa. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Beruntung sungguh siapa pendengar kita hari ni. So dia boleh bagi signal. Jadi untuk price action ni biasanya kita tunggu dia reject semula trend line MA kalau tuan-tuan tengok kat sini, tapi sekiranya ini dia sudah sampai ke point yang dahsyat juga, yang nama point ni kita panggil point swap zone Sifah. Ini kawasan support dia break jadi resistance, kita tunggu saja dia. Biasanya dia akan naik kejap lah. Dia akan test balik kawasan area trend line ni sebelum dia sambung buat penurunan. Ya, okay. Mana saya punya ni Swift? Pas. Okay, biasanya dia akan test balik area MA ni, dia akan buat rejection semula lah. Biasanya dia akan buat lower low disebabkan trend semasa adalah downtrend.
Jadi kita nak kena trend, kita boleh tengok dia punya lower low dia dan lower high. Yang kedua kita boleh tengok MA lah, MA sebagai pengukuh lah. Maksudnya kalau dia menjunam ke bawah, biasanya MA dia menunjukkan trend downtrend, jadi kita elok fokus sell. Jadi pada yang trader-trader kental lah, biasanya dia dah ada layer lah dekat area-area sini sampai ke MA ni. Kalau yang banyak margin tu boleh try, InsyaAllah kita boleh profit. Kita target ke swap zone yang seterusnya lah. Dia dari sini, dari bawah ni. Boleh Syafal, sebab nak tunjuk sikit pasal MA. Comel tu. Boleh. Saya boleh insyaAllah. Syafal dah masuk GC. Dah masuk siap semua settle. Alright, saya setting jap. Okay. Semua dah settle. Okay. So tuan-tuan faham ya, mana area moving average tu dia kita boleh tuan-tuan boleh masukkan dengan naked chart. Sebab apa, kadang-kadang mungkin tempat persilangan dia tu, tempat naiknya dia yang tuan-tuan boleh buy mungkin tempat silang di atas di kawasan resistance, mungkin tempat penurunan. Nanti saya akan tunjuk mungkin boleh dijadikan sedikit panduan lah, okay, untuk tuan-tuan nak entry untuk namanya untuk yang new trader. Okay, InsyaAllah mungkin boleh jadikan satu rujukan InsyaAllah. Jadi kalau ada signal Syafal boleh bagi sekali Anda tahu? Boleh insyaAllah. Kalau ada saya akan bagi insyaAllah. Okay. Alright. Saya dah baru dapat link. Saya dah baru nak masuk. Mantobun. Okay. Boleh Syafal Alright. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, so kita buat pay atas lah ni dah contoh tuan-tuan. Kita ambil AUD CAD lah. juga. Supaya nak pakai pair AUD CAD lah. Nak tengok macam mana. Ya betul. AUD CAD. Okay. So kita ambil moving average kat sini. Tak kisahlah. Kita ambil moving average kat sini. Okay. Nampak? Sungguh saya tak faham kenapa ada dua color. So saya padam dulu. Tu moving average canggih tu Kena buang tu. Kena buang. Yang pre punya tu boleh. Kena buang tak ada lebih. Tak ada banyak. Saya buang semua lah. Okay. So indicator saya tekan sini. Kita tulis MA, moving average moving average ni biasa punya sebab yang ni kat dah. Betul. Okay, terima kasih sebab okay, so moving average ni kita akan setting kat mata dia dulu. Length ni kita ambil macam saya buat tadi 200. Okay. Semua sama je, cuma beza dia. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Nampak trend, filter trend. Nampak trend dia juga kan. Okay, cuma beza dia, saya ni nak tunjuk menggunakan line chart lah. Sebab saya ni memang penggemar line chart, tuan-tuan, sama je macam tipu tak ada masalah. Okay. So okay, bila kita lihat lah tuan-tuan macam ni kan, kita tengok trend lah, kita scroll dia, tuan-tuan boleh nampak tak kegunaan dia beberapa point yang boleh kita tandakan lah. Saya tandakan dulu, kita study sama-sama lah point yang menjadi lah, selanjutnya yang menjadi pertama ialah itu point di sini, resistance ini, alamak dia macam-macam burui Macam burui. Okay, ni resistance ini dan juga ini point support yang kita ambil yang cantik, yang proven cantik. Okay, so area di sini nampak ni adalah area resistance yang sangat baik. Okay, dan juga nampak ini juga tak comel lah. Kita ambil area yang saya comel kan. Sebagai contoh, area di sini nampak ini resistance yang sangat baik. Okay, sangat-sangat baik lah ni H4 So tanda ni tuan-tuan boleh dijadikan sebagai satu rujukan untuk entry di time frame lebih kecil pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita faham ni untuk setting line 200. Okay, tanpa saya besarkan, kita tengok yang kat depan lah, kita tengok yang depannya. Alright, contoh tuan-tuan. Okay, apa kegunaan dia? Okay, bila kita nampak, saya tandakan tadi supaya tuan-tuan nampak lah dia punya pergerakan yang cantik, nampak? Dia reject je ke bawah, dia reject ke bawah tu, dia turun. Okay, so sini apa yang saya nak beritahu tuan-tuan adalah tuan-tuan boleh combine dia dengan support resistance teknik. Okay, so bila keadaan jadi macam ni, okay, tuan-tuan boleh lihat keadaan dia di mana pertamanya dia berada di bawah. Okay, berada di bawah dan dia touch. Tuan-tuan jangan gunakan signal kalau dia touch, dia patah balik, jangan lagi entry. Itu lebih baik. Sebab apa? Kita punya SOP dia mesti dia kena cross. Dia selagi mana tak cross, jangan duk kata-kata entry. Okay, so padam dulu semua. Okay, cara dia, tuan-tuan tengok dia tak boleh masuk kan? Ni nampak tak? Ni dia touch MA kita. Tapi dia tak break. Dia tak, jangan entry apa-apa, pastikan dia break. Turun balik, dia break tak? Dia break. Bila dia break, tuan-tuan boleh buy.
Nampak tak? Memang dia break je. Break tuan-tuan buy. Buy. Sampai mana tuan-tuan nak buy? Sampai mana tuan-tuan nak buy? Sampai area, dua area. Yang pertamanya, area pergerakan moving average yang sebelum ni. Ni satu lagi konsep tuan-tuan boleh apply. Nampak ni? Area resistance yang sebelum ni. Ini tuan-tuan boleh letak BE. Pertama, kita tunjuk beberapa contoh lagi. Nombor dua, area ni nampak ni. Ni area yang sebelum ni kan. High volume area dapat dipenatas dengan MA sebelum ni, dan di sini adalah area resistance yang sangat kuat high volume area, dan menunjukkan kita faham kalau support resistance ni memang dia akan pull back balik. Okey. InsyaAllah selalunya dia akan pull back balik. Okey. So saya buang ni supaya nampak lebih jelas. Okey. Nampak tak? Bila kita zoom bila dia patah balik, tak boleh patah balik tau. Dia retest sekali, dia break. Bila dia break, tuan-tuan boleh buy tuan-tuan. Ini satu peluang yang baik lah. So BE dan TP pun di sini. Bila dia turun, tuan-tuan jangan entry apa-apa lah. Jangan entry apa-apa. Okay, jangan entry. Bila dia touch, tak payah entry. Bila dia selagi mana dia tak tembus, dia patah balik. Jangan. Itu semua kadang-kadang tengoklah berbahaya. Ataupun tuan-tuan juga boleh combine dengan Fibonacci retest semua. Nanti kita akan share lagi lah. Sekarang kita cerita bab naked chart. Okay. Dia patah balik. Dia masuk. Dia tembus tak tuan-tuan? Dia tembus. Dia tembus tuan-tuan, tapi tak apa, dia retrace balik. Dia retrace ni adalah sekadar untuk nak test tuan-tuan, macam ni juga. Dia tembus, dia retest. Okay. Dia tembus, dia retest. Okey. Tembus retest. Tembus retest juga kan? Tembus retest. Boleh kuno bila dia retest tuan-tuan boleh sell. Sell sampai mana tuan-tuan? Sell sampai mana? Okey, kalau tuan-tuan nak kecil-kecilkan dia, sampai dari sini tak payahlah. Tuan-tuan combine dengan teknik tuan-tuan, support resistance tuan-tuan faham. Okey, tak apa. Kalau benda tu jauh sangat tak perlu kita nak cari jauh. Okey, tuan-tuan yang pertama tuan-tuan tengok area continue. Ni continue pattern ni candle kapit ni, kalau kita tuan tukar kepada candle, tuan-tuan nampak apa ni? Candle kapit nampak tak tu? Candle kapit. Candle kapit tu tempat BE pertama. Okey, jadi kapit pertama, tempat BE pertama. Tempat BE nombor 2 adalah kawasan yang belum dia test sebelum ni, dia turun kan. Dia naik dia ni. Dia tak test lagi ni. Adalah kawasan support sebelum ni dia belum test. Ini BE nombor 2. Dan adakah dia boleh berjaya menjadi BE nombor 3? Adakah ini adalah kawasan support yang belum lagi dia test? Okey, adakah? Boleh jadi dan juga tidak boleh jadi. Sebab apa saya kata itu? Sebab ini adalah kawasan support yang sangat-sangat kuat. Nampak tak ni? Memang kuat. Dan tuan kalau tuan perasan, kalau untuk di time frame yang lebih kecil, kita fokus kepada ni kan. Saya buat satu bulatan macam ni. Saya nak tunjukkan tuan-tuan apa faedahnya benda ni kan. Kita tengok Okay, saya mau buka color supaya saya nak tunjukkan tuan-tuan di time frame yang lebih kecil. Supaya nampak jelas. Okay. So kita masuk time frame, contohlah M30. Okay. Bukan 3 hour, M30. Okay. M30. Okay. So bila di M30, okay, tuan-tuan lihat Alright. M30 tak cantik, kita ambil pada H1 lah. H1. Okay, H1 lah. Okay, H1 boleh nampak. Okay, bila jadi keadaan macam ni, apa yang tuan-tuan perasan? Tuan-tuan perasan apa benda? Okay. Tuan-tuan rasa dia nak naik ke tak naik? Dia naik ke dia tak naik? Kita tukar pada H4 balik lah. Lagi molek rasanya tu. Okay. Ini adalah area, kalau tuan-tuan belajar, kita selalu cakap adalah double bottom. Double bottom memang selalu saya kata dia akan test yang pertama 2 kali, yang kedua akan test sekali saja. Sekali saja sebelum dia belum naik pertama kan. Dia tu 2. Sebelum dia naik balik. Okay. So area ni kemaran kalian untuk dia naik tinggi lah. Sebab sama ada kalau ini test 1, ini akan test 2. Okay, ini dia tak akan retest lah. Kalau dia kena sini, kalau kita tukar pada candle, faham lah maksud saya. Kat sini kalau dia rejection candle, tuan-tuan boleh buy boleh buy, dan insyaAllah tuan-tuan boleh stand by InsyaAllah dia akan sampai ke area ni balik. So ini boleh, mungkin juga siapa yang nak ambil sebagai signal pun boleh. Okay, jadi pada saya area ni, okay, dekat sini tuan-tuan boleh stand by area sini area sini tuan-tuan boleh stand by untuk buy balik lah. Untuk buy terutamanya tuan-tuan nak entry di time frame lebih kecil, tuan-tuan boleh buy. Okay, buy. Saya buatlah satu position insyaAllah. Satu lagi tanda dia boleh naik Kalau tuan-tuan tengok MA tu dia macam flat. Tu flat je kan. Dia boleh naik kan. Market sideway. Cantik. Tu si dah backup saya tu mana betul lah tu. Okay, so sini lah tuan-tuan. So insyaAllah tuan-tuan, bila kata macam tu keadaan dia, tuan-tuan boleh buy terutamanya kalau tuan-tuan nak buy di time frame lebih kecil pun boleh, tak ada masalah. Cari tetap buy insyaAllah, sebab dia akan cuba pantai balik kat kawasan MA yang flat ni seperti kata tadi kan. So MA flat ni adalah area resistance yang betul-betul kuat. Sangat-sangat kuat. Okay, dan ini support yang sangat-sangat kuat. Jadi support akan ke resistance yang sangat-sangat kuat. Kalau nak patah ke nak tembus itu kemudian. Seperti tuan-tuan kena tahu, ini akan boleh buy. Okay, so boleh buy lah. Alright. So saya pakai sahabat saya untuk next pair insyaAllah. Ini contoh MA lah tadi Sufian tunjuk
Jadi kita akan tengok lah, saya buat GU tadi kan. Sekarang ni kita akan cuba tengok moving average yang satu lagi, jenis satu exponential. Moving average exponential, dan kita akan cuba masukkan. Kita akan lihat warna, letak dia 200. Kita akan tengok macam mana pergerakan bentuk dia. Kita ambil warna lain sikit. Ungu katakan, macam ni lebih kurang. So kalau tuan-tuan perasan, perbezaannya kita nampak lah, walaupun dia bacaan dia 200 lah, tapi kita dapat lihat ada certain crossing. Crossing macam ni, sini area crossing dia, tempat berlaku dia pembalikan harga. So tempat-tempat berlakunya pembalikan harga ni kita boleh identify lah. So dekat area-area sini kita ambil horizontal punya line, vertical line sorry. So sini kita nampak area sini biasanya kita boleh gunakan sebagai entry point untuk sell lah, sebab EMA adalah fast. Slow, manakala MA saja, simple moving average adalah slow, maksudnya lambat pergerakan dia berbanding dengan EMA. Yang macam definition kita cakap tadi, EMA dia merupakan satu entry ataupun merupakan satu tempat yang mana dia kiraan dia beratkan price action, pergerakan harga yang terkini banding dengan yang lain lah, banding dengan satu lagi moving average. So kita dapat lihat sini biru di atas purple EMA, di bawah MA. Tadi kita dapat situ satu signal sell. Dan sini juga kita boleh gunakan point untuk re-entry. Okay, apabila berlaku persilangan ni kita tanda. Okay, kita tanda area situ, dan dia ada retest saja, kita boleh terus sell. Macam ini, berlaku persilangan MA, dia di atas, kita tanda kawasan tempat berlaku persilangan tu, candle ni dan sekarang ni dia sini first retest, dia terus jump balik lah. Tapi kita dapat lihat kat sini bahawa dia punya harga dia, ini kawasan swap zone, so dia tak boleh pergi jauh sebab sini ada swap zone dia. Jadi apabila dia first time reject, kita letak buy limit TP kita di sini. Okay, yang kedua dia cuba untuk break ke simple moving average bawah, tapi dia tak mampu, reject. Kemudian dia berlaku satu breakout ke atas, dan dia buat rejection semula, banyak candle shadow, dan di sini kita boleh cuba cari peluang untuk entry semula. Okay, kat sini kita boleh cari entry semula disebabkan banyak rejection di sini. Nampak ni momentum dia berlaku break ke atas, ini berlaku rejection, dan di sinilah kita cari point untuk entry buy. Biasanya stop loss kita di bawah, dan kita cuba target di kawasan resistance yang terdekat ke area sini. So kalau kita berjaya dapat kita punya pergerakan ya, mungkin kita boleh dapat dalam berapa pip banyak kot. Ni betul kan saya punya ni long position Kalau kita letak buy limit bawah ni, target kita di resistance dah cukup dapat dekat 200 pip kat. Stop loss kita dalam 90 pip lah, sebab kita ambil shadow di bawah ni Right, nampak tuan-tuan cara kita nak bezakan EMA dan juga MA So apabila berlaku uptrend uptrend harga dia reject naik atas, kemudian di buat persilangan ni dia berlaku satu lagi rejection semula, dan dia terus naik lah. Bagi kita nampak ni dia masih uptrend tapi dia berlaku rejection naik atas. Jadi sampailah ke satu masa yang dia akan buat satu lagi rejection ke bawah. Kat sini kita akan fokus sell pula. Kita akan cerita kenapa kat sini kita fokus buy. Sebab satu, kita tengok MA dia ke mana. Okay, tuan-tuan boleh tengok MA dia ke mana. MA dia bentuk macam ni. Okay, MA berbentuk dia bergerak ke arah atas, kita dapat tahu price uptrend. Jadi apabila price uptrend, entry point paling selamat adalah apabila price reject kita punya MA. So kat sini kita dapat lihatlah rejection, dan apabila kita dapat lihat rejection, kita boleh throw entry TP kita di resistance terdekat, sebab kita tak tahu price nak pergi naik ke mana. Melainkan tuan-tuan dah tarik Fibo sebelum ni, tuan-tuan akan dapat lah hint sikit dia nak pergi mana. Tapi kalau tak tarik Fibo, biasanya kita akan tarik resistance lah. Kemudian kat sini pun dapat sama ada retest, dan dia masuk semula sebab MA masih positif, dan dia masuk semula. Kat sini kita boleh entry lah.
entry buy. Boleh. Dan 3 kali kita boleh entry. Di sini pun sama, kita boleh entry buy sebabkan ada satu engulfing. So engulfing ni point lagi cantik lah kalau kita nak entry. Sini pun engulfing juga, dia kata. Ni tak berapa nak engulfing sangat. Alright. Kalau ada rejection engulfing tu, ni macam engulfing pun dia kata juga. Kita boleh terus entry. Terutama di kawasan MA. Ini engulfing lagi cantik. Berapa candle dia dah rapau, ini momentum buy sangat kuat. Dan seterusnya engulfing juga tapi dia naik, tak ada tapi jauh. Dan seterusnya dia sedang reject ke bawah, dan kat sini kita fokus untuk sell pula lah. Sebabkan price di bawah, harga reject ke bawah dan dia retrace mula ke SMA dan kat sini kita boleh cari entry pula untuk sell. Dah faham Pasal dah faham kot dah dengan kita punya penjelasan ni. Kalau tak faham boleh tinggalkan di ruangan komen InsyaAllah kita boleh layan Okey, cantik. Dan kita apabila kita buat sell setup ni, kita target kita tak jauh, kita hanya perlu target kawasan support resistance. Satu, sebab apa kita kena ubah strategi kita apabila MA tu bertukar adalah disebabkan oleh MA landai. So MA landai kita boleh kata dia market sideway. Bila market sideway, market tu landai, jadi kita cari support dan resistance yang terdekat sebelum ni untuk kita cari TP area. So apabila kita dapat berlaku breakout, kita boleh fokus untuk buy. Right? Dan kat sini kita dapat harga berlaku momentum naik ke atas, dia test mula ke kawasan short zone sebelum ni, area sini. Alright, ini memang tanda dia nak naik jauh apabila dia tak mampu break kawasan short zone ni. Dan MA terus sekali lagi dia buat kenaikan macam ni. Dan so apabila dia buat macam ni, kita boleh cari first tetap buy hingga ke kawasan resistance yang terdekat saja. Dan ini berlaku cross macam ni, dia akan cari jadi saya tak sell sampailah. Okey, sini sekali dia break ke atas tu tak balik lah. Maksudnya kalau kita letak entry sell tu, dia jadi stop loss. Jadi apabila MA kita ke bawah, kita boleh cari bentuk engulfing, candle engulfing. So candle engulfing yang mana satu, kita boleh tanda. Alright, sini engulfing yang kecil, ni engulfing kedua dan harga terus drop lah. Engulfing apa kita cari? Kita cari engulfing bearish engulfing sebabkan di bawah MA, price di bawah MA, kita cuba cari bearish engulfing terutama apabila harga sudah sampai ke area swap zone. Alright. Sini pun engulfing juga. Apabila harga reject engulfing ni, dia terus turun ke bahagian bawah. Boleh Sifaf? Kita bagi satu lagi pair pada Sifaf. Boleh Sifaf, terima kasih. Okey, so Sifaf dah cerita tentang MA, saya pun MA juga. Nak juga. Nak sama je. Tak mau beza-beza dah. Baju sama. Moving average exponential, okay? So sini semua setting je saya buat beza Sifaf sikit. Saya letak 150. 150 lah, tak apa setting, tuan-tuan boleh setting sendiri lah sebenarnya. Tuan-tuan tengok kalau saya kecilkan, tuan-tuan nampak cantik tak dia punya rejection, cantik kan? 150 comel kan? Kita kena cari sendiri lah setting MA kan. Ada yang sesuai pair yang sesuai 200, ada pair sesuai 150. Betul. Kita kena selalu buka kita tengok backtest lah kan Sifat. Backtest yang mana yang comel lah. Ni saya buka HUDS ni comel-comel, saya tekan 50 macam comel. Okey. Lepas tu claim teknik so dia. bila keadaan comel macam ni, sedap lah nak cerita. Lepas tu claim teknik dia. Okay. Alright. Okay, so tuan-tuan, saya macam biasalah saya akan tukar pada line supaya nampak beza sikit SPS. Ada sama tuan-tuan boring. Okay, nampak tak? Oh, lagi dia reject nampak? Padahal kita dah test tadi. Okay, exponential tuan-tuan boleh buat 150 untuk pair UDNZD, tuan-tuan buat pada line chart lah. Okay, macam mana pada line chart kita review dari belakang lah. Belakang, okay. Dari belakang lah kalau tuan-tuan kita lihat dari belakang, tak belakang sangat, lambat sangat. Okay, dari sini lah kita cerita. Okey, macam saya kata tadi, selagi mana dia tak break, tuan-tuan jangan entry. Dia tak break, jangan entry. Dia tak break, jangan entry. Okey. Macam ni dia break tau. Dia break, dia buat fake out. 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 Okey, bila keadaan macam ni, tuan-tuan kena faham tuan-tuan kena faham beberapa keadaan di mana kita pernah tunjuk pattern yang
chart pattern. Okey, 3 kali test selalunya 1 2 3 kali test dia akan turun, betul-betul turun punya. Okey. Okey, di mana tuan-tuan boleh lihat, boleh combine lah, macam kita kata MA combine dengan naked chart. Okey, 3 kali test dekat kawasan resisten ni dia tak boleh break tuan-tuan. Dia cross dia potong MA kita dekat sini tuan-tuan. Nampak ni, dia potong, dia test balik tuan-tuan, dah boleh entry untuk sell. Memang tuan-tuan makan banyak. Okey. Combine kan, ini kau boleh combine kan dengan tuan punya resistance. Kita punya ada pattern, kita cakap 3 kali dia test tak lepas, memang dia akan terjun. Bila terjun, kita tengok dulu dia patah balik kat MA kita, dia naik, dia test balik, insyaAllah dia terjun memang jauh lah. Dia terjun ke kawasan mana tuan-tuan? Ke kawasan yang sebelum ni dia tak pernah test lagi. Dia itu dia support sebelum tak pernah test, dia akan sampai kawasan ni. Memang makan banyak. Okey, makan kenyang lah orang kata. Lepas tu balik kepada SOP asal. Dia naik dia lagi mana? Dia break kan? Dia break MA kita. Nampak dia break. Lepas tu tunggu dia test dulu. Macam selalu SOP timeline sama tu kan? Dia Sama. SOP timeline. So beza dia ni fleksibel lah. Dia ni fleksibel, lebih mudah digunakan lah. Kalau tuan-tuan lebih selesa lah, depend pada masing-masing lah. Tak boleh kata yang tu sebaik kan. Masing-masing ada kelebihan dia. Dia break, dia test nampak. Baik lah. Kat mana tuan-tuan? Dekat area sini memang kuat betulnya, resisten dia tak lari dekat PM sini. So tuan-tuan buy dan TP tuan-tuan dekat area sini, okey? So biar main sini tuan-tuan dah untung. Okey, so relax dulu. Dia turun, dia dah break ni. Jangan nak entry apa-apa, jangan nak kata-kata. Dia break, okey. Dia keluar. Dia nampak dia test berapa masuk dalam ni macam ibarat fake lah tak apalah. Betul lah tuan-tuan, dia test terkaya. Dia pop kan. Pupak oh. Lama tak dengar pupak. Lama tak dengar pupak. Okey lah. Ingat simpan tak dengar suara, tak dengar pupak. Nak orang pupak lah. Okey. Simpan dengan pupak kita beritahu. So, dia keluar. Tuan-tuan dia masuk balik. Oi, tapi fake out ni jangan risau tuan-tuan, dia akan terjun juga. Dari mana keluar, tapi dia terjun tak banyak. Nampak ni sebenarnya test yang tak menjadi lupa nak beritahu. Dia sekali masuk, dia masuk balik kawasan MA ni adalah test yang tak apa nak menjadi. Dia keluar balik, dia test kali kedua. Kalau kali kedua test dia berlaku di sinilah. Sebab ini dia keluar, dia masuk dalam. So jadi tak jadi tau, ini tak jadi. So ini yang jadi. Dia keluar, dia cuba nak break, dia test kali kedua. Nampak tuan-tuan Tuan-tuan boleh entry, saya dekat sini. Okay, ini lagi best. Dia naik. Okay, dia dah tembus dah pun. Dia tembus. Tuan-tuan pasal kita zoom dekat sini dia tembus. Ni kalau buka kepada candlestick dia dah test tau. Nampak ni. Ni dia tembus, dia test dengan ni candle ni dia test. Okey. Tuan-tuan boleh entry lah. Candle ni kan, entry sell. Okey, biarlah kat dia. Saya sampai mana? Sampai sini memang insya-Allah sampai lah. Okay, kalau dia boleh break, dia break area sini, maka dia akan sampai ke area sini. Faham Jadi support yang sebelum ni, yang belum siapa-siapa pernah test lagi. Inilah sebenarnya kalau dia boleh break yang ni, sebelum ni, mana dia akan sampai kepada situ lah. Tuan-tuan tak payah pening, dia akan sampai ke sini. Okey, sebab tak pernah orang test lagi. Kalau dia boleh break sini, sampai mana? Dia akan sampai ke sini. Support yang belum orang test, dia mesti sampai. Selagi mana dia tidak break, kita punya MA, dia duk main ikut MA tu je. Bukan Amri MA tu saja. InsyaAllah dia akan sampai. Okey tuan-tuan. So sampai sini dia naik. Sebab apa sampai sini dia naik? Allahu Akbar. Marah dia. Okey. Kenapa sampai sini dia naik tuan-tuan? Sebab di situ ada resisten yang teramat kuat. Kejap saya tukar pada D. Tuan-tuan boleh nampak lah. Bagi tuan-tuan nampak juga macam mana pun. Kita nak bagi tuan-tuan nampak juga. Sebab apa sampai situ? Sebab tuan-tuan tengok ni. Area apa ni? Ini area yang betul-betul kuat. Support yang sangat kuat. Disertakan dengan beberapa candle kapit. So nak tengok candle kapit, kita buka yang ni, okey. Tuan-tuan boleh lihat beberapa rejection contoh ni rejection yang sangat-sangat kuat, nampak ni. Ini rejection yang betul-betul kuat. Jadi area ni dia tak boleh break dah. Dia sebenarnya dia boleh pergi lagi sampai bawah ni. Tetapi dia tak boleh break dah. Maka dia akan naik balik. Okey, dia akan cari resistance yang berada di atas. Sebab tu jadi keadaan dia macam ni. Okey, tapi jangan risau tuan-tuan. Bila dia turun tuan-tuan dah untung kan, dia naik kepala. Rugi. Tunggu dia break dulu MA. Okey, dia break dan dia test. Ni SOP dia complete. Dia break, dia test. Okey, bila dia break, dia test, insya-Allah. Tuan-tuan berbalik pada sebelum ni juga. Dia break, dia test. Ini dekat sangat, tuan-tuan ambil kat sini. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan sampai juga tuan-tuan. InsyaAllah selagi mana MA ni melengkung naik atas ni, selagi tu insyaAllah dia akan sampai ke sini lah. Okey, ataupun kalau tuan-tuan takut sangat, nampak ni, dia break dia ni, tuan-tuan taklah TP tuan-tuan dekat area sini. Ataupun buat BE lah. BE sikit pun tak apa, buat BE sini dulu. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah, pada saya, pergerakan dia akan menjadi macam ni. Dia akan turun sikit lah sebelum dia naik kat sini. Okay, insyaAllah. Alright. So,
Itu sajalah penjelasan daripada saya. Yang penjelasan kita dah lengkap kot sebab trading yang menggunakan MMA simple, Betul. tapi dia menggunakan money management dan juga emosi, perkawalan yang kuat. Dan kalau dapat dia break kita punya MA melawan arah, kita memang terpaksa stop, loss. Tak boleh nak menggunakan teknik harapan lah kalau menggunakan MA ni. Betul. Sifat ada komen daripada kita punya klien Cik ni, Zul, Cik Zul. Atan apa? Atan katanya. Kata tanya. Anta tanya, mungkin anta tanya kot lah. Atan katanya. Atan katanya. Atan katanya. Cik Zul tanya dia nak Sifu US 500. Macam mana Sifu bagilah, minta Sifu US 500. Jatuh nak apa sebenarnya? Supaya tu dia currency. Indeks. Cuba supaya tengok indeks US 500 menggunakan MA ni. So kita tulis lah indeks US 500 menggunakan EA. Dia boleh senyum pula. So indeks Betul. Indeks. Pilih. US 500. Okey, bolehlah yang ni pun boleh. Okey, terima kasih Cik Zul untuk soalan. Alhamdulillah, terima kasih. So, Macam familiar Cik Zul. Cik Zul. Cik Ifah. Macam familiar. InsyaAllah. Dan macam familiar, okey. So Cik Zul, bila jadi keadaan macam ni, kita pakai exponential, Cik Zul boleh adjust tau. Sebenarnya kita boleh adjust sendiri je. Cik Zul tengok kita cuba dengan 200 macam mana. Kita tengok dia betul-betul ngam tak yang sebelum kita kira macam main backtest. Belum ngam. Kita adjust lagi. Dia macam tu. Dia ikut kesesuaian pada pair masing-masing. Okey, contoh okey, ni nampak macam ngam tapi belum lagi. Cuba lagi. Tak apa, Cik Zul boleh try dekat ni. Kita buat backtest tu. Oh, nampak rejection. Makin comel lah rasanya ni kan. Asal dah comel kot. Cuba try sikit lagi. Cuba try je. 350, okey. Kita try sama-sama. Lebih comel. Dia galak je. Okay, so kita try je. Kita nampak kita tengok benda lain chat matching tak? Memang cerita itulah dia. Okay, so kita boleh pakai untuk US 500. Kita boleh pakai setting dia 350 close Alright, so macam mana tu kita pakai dia? Okay, simple. Sama juga keadaan dia selagi mana macam kita kata ni kan, selagi mana okey, tapi SOP dia sama juga. Selagi mana dia tak tembus tak payah, ataupun selagi mana dia reject kita boleh entry buy pun boleh juga, tetapi kena matching dengan support resistance. Okey, alright, so macam mana cara dia? Kita tengok yang latest. Okey, kita tengok yang latest. Okey, so keadaan macam ni, macam mana nak entry dia sebenarnya? Macam mana kita nak entry? Okey, yang pertama, Cik Zul kena tahu kan area resistance, area support yang belum mana lagi test. Okey, yang pertamanya kita fokus kepada belah sini kan. Ini semua kita tutup dululah, Saya tutup dulu mengganggu. Okey, so kita tutup. Tak tengok, kita tengok yang ni je. Okey, yang ni je, start dengan yang ni. Okey, so ini kita tutup. Kita boleh tutup. Tak jadi. Tutup, tak jadi. Okey, tak apa. Okey, kita tutup je. Cik tu saya tutup bagi clear sikit. Tak seronok kalau tak clear ni. Boleh lah. Okay, kita tutup. Kita fokus dekat area sini je. Macam mana kita nak entry dia. Okey. So pertama, MA kita macam ni. Kita tengok setting MA. Okay, kita dapatlah kata contoh MA kita macam ni. Okay. So macam mana nak setting dia. Pertama kita cari area support dulu. Okay. Area support dia. Support mana yang belum disentuh lagi. Ini. Kalau katalah benda ni belum berlaku kan. Belah sini belum berlaku lah. Okay. So ini satu support yang belum disentuh. Dan ini satu support lagi yang belum disentuh. Okey, kita fokuskan kepada bila dia break. Okey, bila dia break kat atas sampai ke bawah, tengok area ini support dan area resistance yang belum disentuh. Ni kita ambil area sini tau. Mana sebelum ni graf ni belum wujud lah. Senang cerita, kita nak cerita sebelum wujud. Okey, so ini adalah resistance dia. Resistance yang sangat kuat yang belum lagi disentuh. Ini maknanya kalau ikut sini dia dah sentuh lah. So kita tengok price bergerak di sini. Okay, bila dia price bergerak sini, dia akan jadi support dekat sini tau. Dia naik tapi belum sentuh kita punya MA. So jadi relax dulu, tak payah entry apa-apa. Dia touch lagi support kita. Okey, tak apa. So jadi dua support yang baru kan. So belah sini tak ada support lagi sentuh. Okay, kita assume belah sini tak wujud lagi lah. So dia naik. Bila dia naik, dia break MA kita. Nampak dia break ni. Dia break. Bila dia break, okay, bila dia break,
Dia break je MA kita yang setting kita exponential ni. Cik Zul boleh buy. Boleh buy dan TP Cik Zul dekat mana? Dekat area resistance yang atas ni yang belum lagi test. Fahamkan belum lagi test. Belum ni benda ni tak wujud. Okey, tak apa, saya buat nak buat macam bodoh sangat. So sebab okey, contoh kita buat macam ni kan. Sebelum ni benda ni semua tak wujud. Ini kita tak wujud lah. Okey, tak wujud lagi. Okey, tak wujud lagi. Okey, macam tu dia tak wujud lagi. So, okay, dia break ni kan, dia break ni. Okay, so kita terus buy dan kita dekat area resistance yang ada di atas ni. Memang kena, insyaAllah. Kalau tu kepada candle dah sampai, okay. So di sini insyaAllah dia tak boleh break dia reject semula, okay. Apabila berlaku keadaan rejection, dia reject semula, okay, Cik Zul hanya perlu fokus, jangan lagi sell, jangan lagi. Biar dia break MA kita lebih baik, Okay, bila dia close tu, dia break MA kita di sini. Bila dia break di sini, Cik Zul dah boleh sell. Bila Cik Zul sell di sini sell, sini buy, sini sell, sini buy. Okay. Alright. So bila sell di sini, TP dekat mana? Dekat area support yang belum. Okay, ni support yang valid yang boleh sentuh. Dia akan sampai ke sini dan ini. InsyaAllah. Tapi sini dia boleh buat BE kalau nak ada, kalau lagi confident dia boleh sampai ke sini. Okay. Kenapa dia tunggu lagi bawah? Sebab ada lagi satu support yang belum lagi. Mana-mana pergerakan ni test, iaitu di area sini. Satu, dan juga ini adalah support yang belum lagi di test. Nampak tak ni? Ini belum lagi support test ni. Dah sampai kot. Kalau shadow nampak kot. Nampak tak kan? Kalau shadow dia nampak tak? Dia belum lagi test kat sini. So, dia akan turun sampai area sini. Okay? Dia akan turun sampai area sini. Sebab ini belum lagi di test. Nampak? Faham ya maksud saya? Ini support yang belum di test. Ini juga support yang belum di test. Tapi bila dia dah turun, dia dah sampai. Okay, dia dah test kawasan tadi. Dia boleh break. Dia test kawasan ni, dia break. Dan dia break. So, sampai mana dia akan sampai? Dia akan sampai ke sini. Ataupun dekat area sini. Ini adalah support yang valid. Sebab dia berlaku 2 kali bound. 1, 2. So, support ni sangat valid. Ini pun sangat valid. 1, 2. Kebanyakan untuk dia turun masih ada logik lagi. Boleh lagi. Sebab apa? Dia mungkin juga akan membentuk untuk double bottom. Mungkin lagi. Boleh logik lagi. Tetapi sekiranya dia cross, tuan entry je sini. Dia break, boleh entry. Buat BE. Okay. Ini kalau dia break juga ni, BE lagi. Faham tak? Ini kita komen dengan support resistance. Kalau dia naik, tuan-tuan jangan buy apa benda. Tunggu sampai dia cross. Ni. Dia cross je, tuan-tuan terus buy. Buy sampai mana? Okay, bila dia cross benda ni, insyaAllah pergerakan dia akan menjadi macam ni lah. Kalau dia cakap yang saya faham, dia akan turun macam tu. Dia akan turun. InsyaAllah dia akan turun. Hijau juga. Warna merah. Dia akan turun macam tu. Okay, so jadi pergerakan dia, insyaAllah kalau diizinkan Tuhan, insyaAllah kalau dia turun sini, contoh dia turun sini sikit kan. Dia akan naik tau. Dia akan naik sini. Sini tuan-tuan dah boleh buy. Okay, contoh Cik tu boleh buy. Cik tu nak letak BE kat mana? Dekat sini. Sebab apa? Sebab sini resistance baru yang wujud, yang belum lagi test. Faham tak maksud saya? Sini satu dan sini nombor 2. Dia break ni baru sampai sini. So jangan letak atas ni dulu. Letak sini dulu. Sebab ini resistance yang valid. Faham So kalau dia break MA kita melengkung macam ni, insyaAllah dia akan sampai ke sini dahulu. Boleh Cik Zul? InsyaAllah faham kan? Maknanya saya assume kan benda ni boleh wujud. Macam tu pergerakan dia naik. So kita tengok kata insyaAllah lah kita punya TP kita dekat area resistance dan juga support yang valid. InsyaAllah dia akan sampai. Dia boleh break ni, dia akan sampai ni. Kalau dia boleh break ni, dia akan sampai sini. Dia boleh break ini, dia akan sampai ke support ini. Ini belum lagi test. Percayalah. Kalau siapa yang ada banyak modal, letak TP kat sini pun lambat laun dia akan sampai. Itu sebab. Saya tak tahu lah. Tapi yang saya nampak ni, Cik Zul kata terbaik C4F. Alhamdulillah. Nasihat Kalau sama kalau Cik Zul ada orang kata, itulah yang boleh saya explain lah kan. Cik Zul boleh adjust lah. Kalau tengok ikut pair yang berkenan kan. Ikut pair yang berkenan, adjust tengok. Yang backtest sebelum ni, mana yang paling comel dia tentu. So kita boleh matching kan. InsyaAllah lah boleh. Ini boleh jadikan satu kaedah untuk nak entry juga. Ya, betul. Alright, jadi C4F kita dah sampai di hujung rancangan dengan C4F. Sejam dah kita live. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada para pendengar kita hari ni. Mariah dah nampak ramai yang minta C4F buat ni buat analisa tadi. Dan juga jangan lupa bersama kita esok untuk sesi analisa pasaran mingguan. Dan hari Khamis ni kita ada Battle of Maggi Curry. Apa itu Battle of Maggi Curry je, lain macam tuan-tuan. Battle tu diketuai oleh Hafiz Safari. Dan Star. Titi.
Alright. So terima kasih banyak-banyak kepada Cik Zul kerana sudi tanya soalan. Alhamdulillah ada jugalah pendengar kita yang apa nak berkomunikasi dengan kita sebenarnya. Alhamdulillah. Semua kita tak cakap saja. Terima kasih para pendengar mungkin yang lele malu nak tanya kot. Mudah-mudahan dengan asbab Cik Zul start tanya ni insya-Allah lepas ni ramai lagi yang bertanya Ya insya-Allah. betul. Okay, so InsyaAllah. kita di Pujuan jangan. So minta je sebut tonton untuk like, follow FMM TV online Di dan YouTube, juga Facebook, TikTok. Facebook, TikTok. Okay, itu jangan terpengaruh dengan skema-skema yang di luar sana, bahaya. So yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan daripada kami berdua kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh.